Tapi labu tu kena ada. Bagi lebih sikit. Pasal Nabi suka. Kerana bahawasanya, Nabi Habang apa? Kerana bahawasanya yang kata labu itu, dia menguatkan hati orang-orang yang berduka cita. Oh pula, rupanya labu ni tuan-tuan, kita makan ni, kita boleh terhibur. Kan? Labu ni, kalau kita rajin duk bersedih, tuan sekalian, untuk nak mengurangkan kesedihan kita, pergi cari labu. Pergi cari labu. Siapa sangka? Saya pun tak tahu macam mana nak urai benda ni. Yang pastinya Nabi kata macam tu. Nabi kata kalau kita duk sedih, yang pertama sekali, pergi cari labu bagi makan dulu. Bila kawan pun dah makan labu, kuang-kuang, dia kata hilanglah sikit perasaan sedih tu. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب ما جاء في أكل الدباء. Nombor 9. Muka surat 8 kita ajawi, kita Rumi muka surat 13. Kita Rumi muka surat 13. Dia baru mazi, dia tak ada PDF, tak ada. Tak ada. Dia hak cipta terpelihara. Okay. Baik, malam ni kita akan tengok satu tajuk bab majaa fi akli dubba. Apa maksud dubba? Nombor 9 tu. Dia dalam, kalau tak silap saya, kitab Rumi ni dia buat main hadis atas kan. Dia buat main hadis semua tu. Nombor 5 kan. Hadis nombor 5 kan. Tapi kita tengok yang nombor 9 tu. Sebab yang bawah tu pun dia akan mengulang benda yang sama. Baik, nombor 9 bab majaa fi akli dubba, iaitu bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis makan buah labu. Cerita dia main di Flora Rosa ni kira makan ya. Kan, saya duk tengok Facebook, tiap malam makan. Kan, makan boleh katakan tak tahulah. Kalau tak gemuk lagi tak tahu. Baik, ketahuilah kiranya saudaraku, malam ni kita akan tengok yang kata buah labu ni. Kan, yang kata buah labu ni. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, buah labu itu banyak khasiat memakannya. Ad-dubba ni, apa maksud dubba? Buah labu ni, labu yang warna kuning tu. Kuning nak oren tu. Buah kita dah buat apa? Kita dah buat serawak. Ada orang buat kek, ada orang buat buah labu jenis macam tu. Dia kata buah labu tu banyak khasiat kalau kita makan. Dan dia ialah makanan orang yang panas badan. Siapa yang badan dia panas, antara untuk nak menyejukkan badan selain daripada dia minum ayam cak badak kan, ayam cak badak, ayam kaki 3 ke apa ke, buah labu ni mau duk pergi cari yang tu aja, makan buah labu.
Dan dia juga akan memadamkan panas di badan dan juga menyejukkan bahang yang ada dalam perut. Dalam perut ni. Sebab lah tuan-tuan sekalian, panas Allahu Akbar. Belah kita di Putrajaya ni, hujan kira ada cantik. Saya balik 2-3 minggu duduk balik belah utara tu, belah Pulau Pinang, belah Kedah apa semua. Tak ada langsung hujan. Panas lah ya Allah. Kira buka aircon 24 jam. Tu pun tak berasa. Kan kalau duk gagah buka lagi dengan aircon pun nanti dia marah kita. Dia kata aku tak larang nak bagi sejuk. Dia tak ada cuaca tu. Dan dia kata apa lagi di sini? Dia kata kalau makan buah labu itu dia dapat menghilangkan dahaga. Kan makan buah labu dia bagi hilang dahaga. Cantik bulan puasa ni beli banyak-banyak tak di rumah. Kan? Dan dia bagus bagi hempedu. Dia lebih kurang dia boleh buang lemak yang ada di badan ni. Dia apa? Emulsion kalau dalam bahasa orang putih ni. Kan dia boleh buang lemak-lemak ni. Itu tugas hempedu. Dan juga tiada berubat orang yang kena kepanasan. Maknanya boleh jadi ubat. Siapa yang badan panas apa semua ni, dia boleh jadi ubat. Dan tiada yang lebih sempurna manfaat daripadanya. Dan juga dia melembutkan perut. Bagi lembut ni, perut ni, melembutkan perut ni maksud apa tuan-tuan? Memang perut kita dah lembut dah, tapi nak bagi hadam. Kan? Dia buah-buah ni, dia macam-macam. Ada buah pisang, dia bagi hadam, bagi memudahkan kita untuk kita nak menyelesaikan. Tuan-tuan, saya baca kitab ni, duk baca ulang. Saya kata kitab ni nak cerita hadis, kadang ngaji bang kesihatan ni, kan? Rupanya yang kata Nabi Muhammad ni, dia bukan ajak kita buat amal ibadah daripada segi semayang, solat apa semua ni. Makan juga ibadah. Makan juga ni. Sampai tu punya Nabi ajak kat kita yang mana makanan yang halal, yang mana makanan yang haram, yang mana makanan yang baik untuk kita. Dalam hadis tu nak abang apa tuan-tuan? Nabi Muhammad ni komplit kehidupan dia. Kehidupan dia ni komplit. Maksud dia apa? Dia ni semua ada di sisi manusia ni ada peranan daripada Nabi SAW. Maka tidak ada alasan untuk kita tak ikut sunnah Nabi. Tak ada alasan kita tak boleh ikut Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi menceritakan benda macam ni. Siapa nak makan, apa nak jadi sihat, makan yang ni. Siapa nak, Nabi cerita benda-benda yang macam ni. Dan dia kata buah labu ini juga menambahkan otak. Maksud dia bagi ingatan kuat. Di samping kita duk makan kismis. Kan? Lah ni dia main macam-macam. Kismis nak bagi tajam otak kita, nak bagi kuat ingatan kita. Ada pula kismis yang dibacakan 30 juih pula atas tu. Oi, ditambah macam tu pula. Kan? Jadi orang pegang-pegang makan kismis. Makan-makan lupa apa tu juga. Kan? Tak tahu pasal apa. Rupanya dia silap makan. Lah tuan-tuan, ya Allah. Hadis ni pun nak kena baca bagi detail. Nak kena tengok konten sunnah dia ajak macam mana. Dia bukan boleh pakai duduk borong cerita macam tu aja. Pasal akan ada orang yang akan mengambil kesempatan. Ada tuan-tuan sekalian. Dia kata ni budak-budak nak ambil periksa SPM, nak ambil periksa apa semua, makan kismis bagi banyak-banyak. Pasal apa? Pasal nak bagi tajam otak ni. Dia makan kismis 3 tong, tuan-tuan sekalian. Tak lului. Pasal apa tak lului? Pasal duk gagah makan, buku tak baca. Dalam kelas dia tak mengaji pun. Dia duk kira makan ya. Saya teringat tuan sekalian. Belah-belah kampung saya. Ada satu bomo. Yang bomo ni, dia bukan takat boleh jampi orang hak sakit apa semua ni. Bomo ni juga. Dia boleh bagi budak-budak yang nak ambil periksa ni, boleh jawab periksa. Cara dia macam mana? Pergi cari pensil 2B, pergi bagi kat bomo tu, nanti dia jampi. Dengan pensil tu bila kita guna duk tanda apa semua ni, boleh lului. Kan? Ada pula orang, ya, orang happy ni bukan orang yang tak pandai. Happy ni orang cerdik-cerdik ni, dia kata ikhtiar ustaz, bunyi macam tu pun. Saya duk fikir bomo ni sekolah pun dah. Macam mana dia dah boleh jampi orang bagi orang faham? Kita nampak. Ui, orang guna sungguh yang kata agama ni. Pasal apa? Pasal dia tak faham konten. Memanglah kita ikhtiar.
Kita memang berdoa kepada Allah, tapi usaha tu kena ada. Itu agama. Agama bukan nak suruh kita berserah saja, tapi usaha tu kena ada. Macam mana jadi kat sahabat kita di Palestin. Memang benda tu memang dijanjikan oleh Allah yang kata bumi Palestin ni bumi jihad. Tapi adakah mereka nak duduk saja? Mereka tak duduk saja. Mereka berjuang juga untuk mempertahankan tanah air. Walaupun pada hakikat dia, Allah Ta'ala kata apa? Hampa duduk dalam bumi ni, bumi jihad. Takkan mereka nak tunggu macam tu, tunggu mati, tunggu ada bom kat mereka tanpa mereka berjihad? Tidak. Agama bukan macam tu. Agama kata usaha, tetap usaha. Kita duk kata rezeki mai daripada Allah. Ni, ulat dalam batu pun boleh makan, Ustaz. Lebih tu kita nak berzikir saja. Hantar sekalian. Tak pergi buat kerja. Orang kata, lama tak nampak pergi buat kerja. Dia kata, kerja ni semua dunia. Dia kata, Tuhan yang bagi. Oh, kacau lah macam tu. Tu, nak kena faham yang kata konteks hadis Nabi SAW. Baik, dan dia kata juga di sini, buah labu. Nak cerita tentang buah labu, ya. Dia pergi sampai Palestin. Kan? Dan berguna juga buah itu adalah untuk mencerahkan mata. Kan? Tapi kita ni main dengan berumur ni, makan dengan pokok-pokok labu pun dia tak cerah dah. Kan? Dia tak cerah. Main dengan spek mata pun sikit punya tebal, punya kanta macam ni. Dia pergi balon sekali ngakak-akak pokok labu tu, dia tak cerah pun, Ustaz. Nampak sangat kata hadis ni muhung. Tuan-tuan, dia ikut faktor lah. Walaupun Nabi dua abang kata buah labu ni, tapi nak kena tengok juga daripada segi kajian saintis apa semua, tengok ni perubatan yang dua adalah ni daripada segi research mereka. Kalau buah tu tidak serasi dengan badan kita, jangan duk gagah makan, yang tu aja. Agama nak abang kalau hang makan benda tu serasi dengan hang, go on makanlah, tak ada masalah. Itu kelebihan hang akan dapat. Tapi kalau benda tu allergic pada kamu, benda tu tak serasi dengan badan kamu, jangan duk gagah makan. Pasal apa? Kalau gagah makan, dia datang mudarat yang lagi besar. Agama nak ajak, nak bagi kita cerdik macam tu. Okey. Dan bagaimana untuk kita nak memperbuat, nak masak macam mana pun, nak buat macam mana pun, silakan buat. Kata pengarang kitab kita ni. Banyaklah lagi faedahnya yang tersebut di dalam kitab yang begitu panjang. Banyak cerita buah labu ni, kelebihan dia cukup banyak. Baik, kalau kita tengok hari ni tu macam-macam. Buah labu ni orang buat repek lah, orang buat macam-macam makanan lah. Silakanlah buat, tak ada masalah. Kan? Tapi kadang-kadang ramuan yang bersama dengan buah labu tu yang jadi masalah kat kita tu. Buah labu tu cantik dah. Kita buat gulai labu ke apa ke, tapi minyak tu 3 jengkai punya minyak tu sekalian, sakit sahabat tu. Kan? Allahu Akbar. Baik, oleh itu bagus memakannya. Kan dia apa? Buah labu ni buah bagus. Pasal apa bagus? Sebagaimana Nabi kita memakannya. Pasal Nabi SAW bagus tu di situ. Kalau tak bagus, Nabi tak makan. Sebab benda tu bagus. Sebagaimana Nabi kita memakannya seperti yang tersebut pada hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan demikian ini katanya. An Abi Talut qala dakhaltu ala Anas bin Malik wa huwa ya'kulul qar'a wa huwa yaqul ya laki syajarah ahabbaki ilayya al-hubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaki. Diriwayatkan daripada seorang yang bernama Abi Talut Asy-Syami. Itu nama dia tu. Dia ni siapa tuan-tuan? Dia ni bukan sahabat Nabi. Tetapi dia ni adalah tabi'in. Orang yang tak sempat hidup pada zaman Nabi, tapi dia sempat hidup pada zaman sahabat Nabi. Orang yang sempat hidup pada zaman sahabat Nabi disebut sebagai tabi'in yang datang kemudian. Dia tak pernah jumpa Nabi. Dia tak sempat hidup zaman Nabi. Nama dia Abi Talut Asy-Syami. Nama dia tabi'in. Dia meriwayatkan hadis ni. Dia kata telah masuk aku ke atas seorang sahabat bagi Nabi SAW yang nama sahabat itu adalah Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata satu hari aku masuk dalam rumah Anas bin Malik. Bila aku masuk dalam rumah Anas bin Malik, aku duk tengok Anas bin Malik ni, dia kata apa? Padahal ia, yang ni Anas bin Malik, sedang makan buah labu yang dimasak kafi. Kafi ni maksud apa? Dia masak lebih kurang macam kunafah. Tahu kunafah? Kan masak, dia ada masak steam dia apa semua. Macam tu. Yang kata buah labu tu telah dibuat macam tu.
Kan, jadi Abi Talib ni, dia masuk rumah Anas. Waktu tu Anas tengah duk menjamah makanan tu. Jadi, dan ia berkata, kata Abi Talib lagi, dia kata, aku tengok Anas duk makan buah labu itu. Waktu tu, Anas kata apa? Anas kata, amboi, kamu wahai pohon labu, apalah eloknya kamu, apalah sehabis-habis sukanya engkau kepada aku. Dia dengar macam tu. Sambil duk makan tu, Anas bin Malik kata apa? Anas bin Malik kata, amboi sedapnya kamu. Kan, maksud dia sedap sungguhlah yang kata labu ni. Apalah istimewa yang ada dekat hang ni, sampai aku boleh suka untuk nak makan hang. Kan, Anas sudah kata macam tu. Pasal apa tuan-tuan Anas kata macam tu? Kerana suka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikau. Kan? Dia kata aku sonok makan kamu. Padahal tuan-tuan, yang tu dia macam review makanan. Nah, kadang-kadang kita tengok orang makan ni, kata sedapnya benda ni. Dia cakap seorang-seorang. Bukanlah kata dia ni tak betul, tapi dia seronok cakap. Kan? Macam kita ni makan kambing ke apa ke, kita duduk seorang-seorang kita makan, sedap ni benda ni. Dia cakap seorang-seorang. Kan? Saya orang lebih dengar pula cakap, siapa dia ni gila ke apa. Bukan dah, tapi seronok cakap seorang-seorang. Macam itulah Anas bin Malik. Rupanya Anas bin Malik dia duduk bercakap macam tu. Dan dilihat oleh Abi Talib yang meriwayatkan hadis ni. Anas bin Malik kata apa? Dia kata, betulnya kamu wahai labu, kamu ni sedap dan aku suka kat kamu. Pasal apa aku suka kat kamu? Pasal Nabi SAW suka. Pasal itu aku suka. Ini sahabat. Sahabat Nabi ni, mereka ni duk tengok gerak-geri Nabi selalu. Benda apa yang Nabi suka, benda itulah yang mereka akan cuba menanamkan minat dan suka juga kepada benda tu. Macam mana yang berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar ketika mana dia duduk tawaf di Kaabah. Tiba-tiba dia nampak ada sahabat yang lain pakat duk kucup Hajarul Aswad. Dan benda tu juga Nabi SAW kucup. Tapi yang kata Sayyidina Umar ni, dia juga kucup benda tu. Tapi dia tak tahu pasal apa kucup benda tu. Pasal apa kucuk benda tu? Sebab tu dalam satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ni hadis luar, tak ada dalam kitab ni. Sayyidina Umar kata apa? Innahu qabbalal hajar. Waktu dia pergi kucuk yang kata Hajarul Aswad. Dia kata, inni a'lamu annaka hajar la tadur wa la tanfa'. Dia kata, wahai batu. Umar kata kat batu tu, Hajarul Aswad tu. Umar kata, wahai batu, aku tahu kata hang ni tak ada benda lain. Hang hanya seketul batu. Maknanya hang tak ada istimewa apa pun, wahai batu. Dia kata, la tadur wa la tanfa'. Hang tak boleh bagi mudarat ke orang. Hang tak boleh bagi manfaat ke orang. Pasal hang tak ada kuasa apa. Pasal apa? Pasal hang seketul batu. Ni, waktu Sayyidina Umar dia nak kucup Hajarul Aswad tu. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Dia kata, kalaulah tak pasal aku tengok Nabi duk pergi kucup kamu, aku pun tak kucup kamu. Pasal apa aku kucup? Pasal apa aku cium? Pasal Nabi cium kamu. Walaupun cerita tuan-tuan sekalian kata batu tu main daripada batu syurga lah, apa bagai apa semua tu, tapi Sayyidina Umar dia lebih nak tengok kepada realiti. Pasal apa orang duk kucup? Pasal apa orang duk kelang kabut nak cium yang kata Hajarul Aswad ni? Pasal apa? Pasal benda ni sunnah. Benda ni diajarkan oleh Nabi. Sebab tu Umar kata apa? Umar kata, Nabi, nasib baiklah Nabi cium kamu. Kalau Nabi tak cium, aku pun tak cium. Tuan nampak tak? Kita hari ni tuan-tuan boleh cium Hajarul Aswad tu. Allahu Akbar. Balik medo cerita kau Flora Rosa ni 3 bulan berturut-turut punya cerita tu, kita abang kata, Ustaz, saya cium Hajarul Aswad depan mata saya. Tuan-tuan tengok macam mana tu nak pi cium tu, dengan dia pi sigung orang, dengan pi tumbuk orang, dengan pi pijak kaki orang, pi tarik kain umrah orang, ihram orang badah. Tarik kawan tu nak berbetul, dia pi kona, dia pi potong kiu kawan tu pasal boleh. Tuan-tuan, berlaku macam-macam nak pi cium tu. Tak ada apa pun benda tu, cuma sunnah Nabi. Kan, nampak dah? Allahu Akbar. Ni yang dikata oleh Sayyidina Umar. Umar buat juga benda tu pasal apa? Pasal benda tu dibuat oleh Nabi SAW yang kata sahabat Nabi ni.
Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kata Abu Isa At-Tirmidzi pada bab ini ada riwayat daripada Hakim dan daripada Jabir, dan bermula ini hadis gharib daripada ini wajah. Baik, nombor 10. Masalah makan labu itu diharuskan oleh syarak kita. Makan labu ni dia bukan hukum wajib, tapi benda tu digalakkan. Agama ni menggalakkan. Pasal apa? Pasal Nabi buat benda tu, pasal Nabi suka benda tu. Baik, dengan dalil ataupun dengan bukti, dengan hujah perbuatan Nabi SAW, dia amat suka memakannya sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi dengan katanya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u fi sahfah yakni ad-duba fala azalu uhibbuh. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya, telah aku lihat akan Rasulullah SAW, dia mencari di dalam pinggan dengan tangannya, yakni akan labu. Kan Nabi ni, kalau orang main letak dekat dia, labu apa dalam tu ada daging ke apa semua, Nabi tengok-tengok, oh gulai labu. Kan Nabi tengok-tengok gulai labu, Nabi tak tengok benda lain, Nabi akan pergi cari benda tu dulu. Pasal apa? Pasal benda tu favorite, benda tu kesukaan Nabi. Kan Anas kata macam tu. Kerana gemarnya ia, yakni Nabi SAW akan labu itu. Nabi tengok-tengok labu ni, Nabi rasa seronok. Hingga jika ada daging yang bersama-sama dengannya di hadapannya, ditinggalkannya daging tu. Oh tuan-tuan, Nabi walaupun Nabi tengok ada daging ni, dan daging ni pun daging sedap, daging ni pun sempoi punya daging, Nabi tolak di tepi daging ni. Nabi akan pergi cari labu dulu. Tuan-tuan tengok macam mana yang kata Nabi ni. Macam kita hari ni tuan-tuan sekalian, sayung. Kita tahu sayung tu kebaikan untuk kita. Kan? Sayung dengan ayam masak merah ke, ayam masak kicap ke apa dengan. Kita dah bawa nasi dah. Kita pergi ambil sayung dulu ke pergi ambil daging dengan ayam masak kicap dulu. Hak tu dulu kita ambil. Tambah pula kalau kambing pula. Hak sayung ni tuan-tuan, kita letak tepi dulu. Sayung ni bila dah kambing dah ambil, dah ayam masak merah dah ambil, baru sayung kita pergi cucuk ke tepi. Kan? Tak ada orang yang pergi balun sayung dulu. Nampak tak? Nabi ajar macam tu tuan-tuan. Nabi abang-abang, Nabi kata, mega aku labu. Pasal apa? Pasal Nabi duk tengok orang-orang lain ni, mereka duk nampak daging, duk nampak satu macamnya daging. Kan duk nampak ayam bagus punya. Jadi Nabi tolak yang tu. Tak apa, yang ni benda hampa suka ambil ke hampa dulu. Aku ambil labu. Orang pun tak marah. Betul sekalian. Kan? Kita pun macam tu lah. Kalau pergi tempat kenduri, duk nampak ayam, duk nampak kambing, duk nampak lauk apa-apa semua ni, nampak bagus-bagus punya ikan bakar lah apalah. Tengok-tengok sayur dengan ulam duk ada. Kita pergi ambil hal tu dulu. Orang senyum kat kita. Pasal apa? Oh bagus, tak apa tu Haji, perhabis sayur, perhabis tu Haji makan kena sihat ni. Kawan nak kata makan suruh sihat tu, dia pergi balun lauk dulu kat dia. Kan? Nabi dia ajak macam tu. Kan? Nabi tak mau. Apa-apa daging apa semua, Nabi tolak pergi tepi. Pasal apa? Pasal Nabi suka yang kata labu ni. Baik, maka sentiasalah pula tuan-tuan. Saya baca hadis ni sekali tuan-tuan pergi buat lauk ni labu tu ya, tak ada lauk ni. Kan? Lepas ni dia buat kenduri, dia tak ada. Nabi suka lah ni kita buat apa nama? Labu 3 rasa. Dia buat macam tu. Labu masak kurma, labu bakar, labu apa? Orang kata lauk apa malah ni? Lauk labu, ambil muka hang. Pada muka hang nak dengar sangat baca kitab ni. Habis betul ke? Kan? Jangan macam tu. Yang ni nak abang apa? Nak abang Nabi SAW, dia suka macam tu. Maka sentiasalah pula gemar aku, kata Anas bin Malik. Aku pun lepas daripada tu, dia encourage, dia cucuk jiwa aku, dia bagi satu motivasi dekat aku pun jadi suka kepada labu ni. Pasal aku tengok Nabi ni nampak suka sangat yang kata dengan labu ni. Maka sentiasalah pula gemar aku, kata Anas bin Malik, memakannya semenjak aku lihat Nabi SAW sukakan akan dia. Kan? Macam kita hari ni tuan-tuan, ada kawan-kawan kita, kan, kita duk minum ayam masak ya, tapi tiap kali kita keluar kedai dengan dia, kita duk tengok dia duk minum teh tarik. Kan? Minum teh tarik. Kita duk tengok dia satu hari teh tarik, lagi esok teh tarik, lusa teh tarik apa semua saja. Dia kata try tengok sekali. Kita kena tuan-tuan sekalian. Tak minum dah ayam masak, duk minum teh tarik tu ya. Pasal apa? Pasal kawan ni punya pasal sudah, kalau bahasa kita kata apa? Sudah meracuni kita.
Kan? Dia racun kita tu sampai kita ni tertarik sampai kaki kena potong. Itu ya. Allahu Akbar. Baik, kata Abu Aisyah At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ini hadis sahih. Baik, dan ada Imam Nawawi menerangkan makan labu itu di dalam syarah Muslim. Cerita makan labu bukan Nabi dekat ni, Imam Nawawi pun ada sebut dalam syarah Muslim. Dan telah datang riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laha, idza tabakhti qadra fa akthiri fiha min ad-dubba'i fa innaha tashuddu qalbal hazin. Bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni di riwayat pula daripada Aisyah. Aisyah kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersabda ia bagi isterinya, yakni bagi Aisyah. Nabi kata ke Aisyah, apabila engkau naikkan periuk di atas api untuk nak masak, maka banyakkan olehmu wahai Aisyah di dalamnya daripada labu merah itu. Labu merah ni labu kuning itulah kita duk makan itu. Nabi dia pesan kepada Aisyah, dia kata Aisyah, kalau nak buat makanan apa-apa pun pastikan labu tu kena ada. Yang tu aja. Kalau boleh cari. Kalau tak ada, nak buat macam mana? Tapi labu tu kena ada. Bagi lebih sikit. Pasal Nabi suka. Kerana bahawasanya, Nabi habang apa? Kerana bahawasanya yang kata labu itu, dia menguatkan hati orang-orang yang berduka cita. Oh pula. Rupanya labu ni tuan-tuan. Kita makan ni, kita boleh terhibur. Kan? Labu ni. Kalau kita rajin duk bersedih, tuan sekalian, untuk nak mengurangkan kesedihan kita, pergi cari labu. Pergi cari labu. Siapa sangka? Saya pun tak tahu macam mana nak urai benda ni. Yang pastinya Nabi kata macam tu. Nabi kata kalau kita duk sedih, yang pertama sekali, pergi cari labu bagi makan dulu. Bila kawan pun dah makan labu, kurang-kurang, dia kata hilanglah sikit perasaan sedih tu. Kan? Lepas ni kalau kita tengok orang beli labu banyak, ketahuilah dia sedang bersedih. Mungkin bergaduh dengan bini apa kan? Kita pergi tanya dia, satu macamnya ni banyak beli labu orang ni, kita kata ada. Tak bukan labu, dia kata nak sambut Halloween. Apalah. Ada ayat tuan sekalian. Allah, yang kata cerita Halloween ni pergi guna labu tu apa pasal? Kan? Tuan-tuan sajalah tadi saya duk baca kitab ni apa semua ni saja ada duk search tengok. Rupanya cerita Halloween ni pun cerita mengarut juga. Kan? Tu pun ramai orang duk percaya dan ramai yang kata orang-orang barat ni yang depa guna logik akal ni duk beramai tuan sekalian. Kan? Yang kata Halloween ni, yang kata trick or treat, kan? Dia ada macam tu. Dia nanti dia pakai pakaian dia hari dia untuk dia nak sambut Halloween tu, dia pakai pakaian hantu apa semua, dia duk pergi rumah. Duk pergi rumah orang apa semua, dia pergi tanya, kan? Treat or treat, dia berkata macam tu. Dia berkata nak bagi kat kami gula-gula ke ataupun nak kena bunuh dengan kami. Hantu pergi macam tu. Saya teringat balik, oh dulu ada cerita, tuan-tuan ingat dulu, zaman saya pun budak-budak, hantu susu. Pernah dengar cerita tu? Oh tuan-tuan, daripada kampung saya belah Kedah tu, tamai viral daripada, dulu tak ada lah viral jenis kita ni. Dia berkata, hantu susu dah turun di Kelantan dah. Berapa banyak dah rumah duk kena. Kita ni duk di rumah, tak berani keluar malam. Pasal apa? Dia kata hantu susu tu nanti pergi rumah orang. Dia ni berbentuk satu orang perempuan, dia bawa budak. Dia pergi, tentu yang ni bukan hadis ni, tentu kata sebagai hadis pula ni saja nak cerita ya. Dia pergi rumah orang, dia ketuk pintu, bila orang buka pintu, dia minta susu. Tu dia yang kata hantu susu tu. Dia kata kalau rumah tu tak ada susu, dia kata tak apa, tolong pegang anak saya Asad, saya nak keluar pergi cari susu. Jadi kawan ni pegang anak, dia pun pergi. Bila pipi, anak yang pegang tu tiba-tiba pergi jadi batu nisan. Oh cerita dulu. Oi, saya zaman budak-budak ni tuan-tuan sekalian, tak berani keluar malam. Sampai mak pun kata, siapa tak keluar? Kita lagi jumpa hantu susu, kacau mak. Cagu tu, duk kena. Allahu Akbar. Zaman lah tak ada lah kan. Ramai bila hantu apa pun kan. Hantu pun lari. Sampai orang lah ni pun lebih hantu daripada hantu. Allahu Akbar. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, nak cerita tentang Halloween tadi ni. Tuan-tuan suruh cari ya, karut dah benda tu tak ada dalam agama pun. Baik. Dan dia kata apa di sini tuan-tuan, ada riwayat daripada Wa'ilah marfu' di sisi Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Alaikum bil qar فَإِنَّهُ يَزِيدُ فِي الدِّمَاغِ وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ قُدِّسَ عَلَى لِسَانٍ 70 نَبِيًّا. Ini satu hadis.
Hadis ni marfu'. Lazimkan olehmu, kata Nabi, dengan makan buah labu merah itu. Maka bahawasanya dia menejahkan otak. Menejah ni maksud apa? Dia bagi tajam otak kita. Kan, tuan-tuan? Bagi tajam otak kita. Kita boleh ajak lah budak-budak, anak-anak duk makan buah labu, ajak pelan-pelan. Tak boleh makan sebiji macam tu, buatlah macam-macam. Lalu macam-macam. Buat bentuk kek ke, buat bentuk apa. Janji budak-budak boleh makan juga sikit. Kan? Bagi kita ni lama-lama ni tuan-tuan sekalian, boleh juga makan, bukan tak boleh. Tapi nak bagi tajam otak kita ni lambat sikit lah. Kan? Dia tumpui serupa tu ya, yang kita ni. Dan lazimkan oleh kamu makan adas. Adas ni apa? Kacang dal. Kan kacang dal. Oh, orang hak kaki parpu dengan kaki apa? Kaki apa nama? Orang panggil tu? Dalca. Oh, dia pun cukup suka lah hadis ni. Kan? Hadis ni cukup suka. Dan lazimkan makan adas, maka bahawasanya telah menyucikan atas lidah 70 Nabi. Maksud dia adas ni makanan para Nabi yang disebut oleh Nabi SAW. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bab, kita masuk bab yang baru. Selesai tuan-tuan sekalian dah. Yang kata bab apa? Bab labu ni selesai dah. Baik, insya-Allah kita lagi. Tak lagi. Baik, kita masuk satu bab yang baru, bab majaa fi akli zait, iaitu bab pada menyatakan makan minyak. Minyak apa? Minyak zaitun. Oh kan, makan minyak zaitun. Pasal apa dia sebut makan? Pasal apa tak sebut minum? Sedangkan dia tu cecair, tuan-tuan sekalian. Kan? Tapi kalau kita fikir juga, bubuk pun orang kata makan bubuk, mana ada minum bubuk, betul tak? Sup orang kata, buat apa tu? Minum sup, ada ke minum sup? Makan sup, betul tak? Kerana dia jenis-jenis makanan. Baik, malam ni kita nak tengok tentang makan yang kata minyak zaitun tu macam mana. Sebelum saya nak baca, saya nak pesan kepada tuan-tuan dan pesan kepada diri saya. Saya bukan ejen minyak zaitun. Yang tu aja. Sagi, dia kena bila baca ni tuan-tuan sekalian, nampak goreng tu satu macam, kata minyak zaitun ni bagus, hadis Nabi apa semua. Tuan-tuan tahu dah, dengar ni, akai ni nak kai. Dia berkeluar-keluar, dia beritahu ustaz ni bagus, ni ada goreng hadis tentang minyak zaitun. Aku pasal dia ni ejen olive oil dah. Api kau tu pula. Ui tuan-tuan, lo tak boleh, bahaya lah ni. Kan? Baik. Dia kata bab yang telah datang ia pada menyatakan makan minyak. Dan ketahuilah kiranya ya saudaraku, pada zaman dahulu masyhur dan terkenal nama zait itu, iaitulah minyak zaitun. Zait ni perkataan ta di belakang, bukan dal. Dal tu nama orang. Kan? Zait, dal tu nama orang. Yang ni ta, zait. Zait ni maksud apa? Minyak. Dan minyak tu minyak apa? Iaitulah minyak zaitun. Maka minyak zaitun itu banyak khasiatnya pada memakannya ataupun pada menggunakannya pada badan. Nak lumuk pada badan pun banyak khasiat dia. Kan? Kalau kita tengok macam-macam tuan-tuan sekalian. Kan dia boleh jadi pelembab kepada bibir kita yang kering. Dia boleh jadi muka ni, hak mana nak bagi awet muda, buah minyak zaitun tu bagi banyak. Rambut kita ni yang duk keras, satu macam ni boleh buah minyak zaitun, dia jadi lembut. Jadi macam-macam lah. Kan, tuan-tuan kalau dengar promoter tentang olive oil ni, pakai bawa keluar beli 3 botol ya. Kan, nanti dia bancuh kita ni, kita dengar. Ui, kan, dia kata boleh bagi kurui. Dengar, boleh bagi kurui, beli 4 botol ya. Kan? Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kerana itulah dipesan oleh Nabi. Yang ni lagi kerana itulah yang dipesan oleh Nabi kita pada umatnya supaya memakannya dan menyapunya ke badan. Nabi pesan, Nabi kita makan. Minyak zaitun ni makan dan sapu untuk badan. Kan? Nak bagi badan lembut dan apa semua. Baik, sekali lagi saya ingat kepada tuan-tuan, saya bukan promosi. Saya bukan ahli ejen olive oil. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Aisyah At-Tirmidzi dengan katanya, An Ibn Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu zait waddahinu bih fa innahu min syajaratin mubarakah. Hadis Nabi kata macam tu. Diriwayatkan daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa Nabi kata? Makanlah oleh sekalian kamu akan minyak zaitun itu. Dan berminyaklah kamu, yang digunalah ataupun lumurlah di badan kamu
dengan dia, maka bahawasanya ia, yakni minyak zaitun itu, dia daripada pohon yang diberkatkan akan dia. Tuan-tuan, pohon berkat. Yang kata pohon minyak zaitun tu, buah zaitun itu adalah buah yang berkat. Berkat tu pasal apa? Mari kita tengok uraian dia. Kerana di dalam Al-Quran pun telah memuji minyak zaitun itu. Pasal berkat tu pasal ada dalam Quran. Quran dia puji minyak zaitun itu. Iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunah. Zaitunah. Kan? Apa maksud dia? Maksud dia apa? Yuqadu min syajarah. Dinyalakan daripada pohon kayu. Yang mana pohon itu yang berkat daripada minyaknya ialah minyak zaitun. Kan nak rujuk tak mana yang kata ayat berkat minyak zaitun ni? Tuan-tuan boleh rujuk dalam Suratul Nur ayat 35. Suratul Nur ayat 35. Nak cantik lagi, tuan-tuan tengok apa perbahasan kepada tafsiran kepada ayat ni. Saya duk kaji tengok beberapa tafsir, tuan-tuan. Antara yang kata berkat ni pasal apa? Yang pertama sekali, benda ni Allah Ta'ala yang sebut. Bila Tuhan sebut, yang tu tak dapat nak tolak dah. Memang berkat buah ni. Yang kata buah zaitun tu. Dan yang kedua, rupanya ada tafsiran daripada para ulama. Dia ni sebagai lambang. Yang kata lambang negara yang barakah. Alladhi barakna haulah. Dalam surah Al-Isra. Surah Al-Isra tu cerita apa? Palestin. Dan Palestin itu di antara tempat mula-mula sekali yang kata pokok zaitun. Duk ada tang tu. Tuan nampak? Tuan-tuan, rupanya benda ni dia ada kaitan. Bila kita kaji dengan lebih dalam lagi, dia buat main satu ayat. Kita duk baca. Watin wa zaitun. Wa turi sinin. Wa hadhal baladil amin. Kita baca ni macam mana terjemah dia? Kita kata demi buah tin. Demi buah zaitun. Dan juga demi Bukit Tursina. Bukit Tursina, Saina ni di mana? Di Mesir. Wahadal baladil amin. Dan demi yang kata negara yang aman, Mekah dengan Madinah. Rupanya tuan-tuan, macam tu kita duk baca tafsiran macam tu. Para ulama dia duk kaji. Pasal apa Tuhan duk sebut benda ni? Pasal apa? Apa relevannya Tuhan duk sebut demi buah tin, demi buah zaitun? Apa relevan dia? Rupa-rupanya dalam tafsir itu, kalau kita tadabbur betul-betul, Tuhan nak cerita, kata itu di antara tempat-tempat dan juga tanah muasal orang Islam. Orang Islam kena pertahankan sampai bila-bila. Watin. Di mana tin ni tuan-tuan sekalian? Di negara Iraq. Tempat mula-mula dulu. Dan Iraq ini adalah tanah orang Islam yang perlu dipertahankan. Wazaitun. Zaitun ni di mana? Zaitun ni dia banyak. Sebab tu Quran kata la syarqiyah wala gharbiyah. Dia bukan duduk di barat, dia bukan duduk di timur. Di mana pusat dunia tuan-tuan sekalian yang ada atas dunia lah ni? Di Syam. Nak lebih detail lagi, tak mana? Palestin. Sebab tu Tuhan kata watini wazaitun. Zaitun. Zaitun tu Syam. Syam ni ada berapa negeri tuan-tuan sekalian? Ada 4. Negara apa? Negara Palestin. Lepas tu Lebanon. Lepas tu Syria. Satu lagi apa? Jordan. Itu Syam. Dan banyak buah zaitun duk ada tang tu. Sebab tu mereka pertahankan. Dan benda ni ada kaitan dengan hadis Nabi. Nabi sebut apa? Maimunah, Maula. Dia ni seorang pembantu Nabi. Dia kata kepada Nabi, dia kata, aftuni ya Rasulullah, aftuni bil baitil maqdis. Bagi kat kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Nabi kata apa? Nabi kata utuhu fasalluhu. Nabi kata hampa bila dengar Baitul Maqdis, hampa kena pi dan kena pi semayang dalam dia. Nabi kata macam tu. Jadi Maimunah ni pun dengar-dengar, dia kata ya Rasulullah, kalau kami tak mampu macam mana? Lam nastati'. Kalau kami tak mampu macam mana? Nabi kata kalau tak mampu, hendaklah kamu support minyak, support zaitun di sana. Pasal apa? Untuk nak bagi cerah lampu-lampu di sana ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Bantu mereka. Untuk apa? Untuk mereka mempertahankan tanah mereka daripada dijajah oleh orang yang tak suka kepada Palestin ni. Rupanya perkataan Zaid. Pasal apa Nabi suruh bagi Zaid, bagi minyak? Pasal apa? Pasal di sana itu lambang. Maksud apa? Zaitun itu adalah tempat di Palestin. Dan itulah menunjukkan bahawasanya negara Palestin adalah negara umat Islam. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Itu cerita dia. Baik. Lepas tu apa lagi yang kata barakah?
Palestin, yang kata barakah, yang kata pokok zaitun ni, rantin, Nabi SAW dia suruh siwak. Kan Nabi suruh kita siwak. Siwak menggunakan rantin itu daripada pokok zaitun. Berkat. Kan? Lepas tu dia mai apa lagi? Barakah dia. Tuhan bagi dekat dia, dia di antara pohon yang mampu hidup pada suhu panas yang tinggi. Hak lain ni pakat kering gontang lah, tapi dia tu duk boleh hidup lagi. Yang kata pokok zaitun ni. Sehingga kan ada orang kaji pokok zaitun ni, usia pokok zaitun ni dia boleh rapat pergi ke ribuan tahun usia dia. Tak mati. Kita dengar ustaz, payah jadi manusia kalau jadi pokok zaitun boleh hidup 1000 tahun. Dia fikir kau tu pula. Jadi pokok zaitun tak boleh makan nasi kandang. Kan duduk berdiri tang tu lah kan. Allahu Akbar. Yang tu barakah. Yang itulah di antara pandangan-pandangan mufassir ketika mana cerita tentang ayat daripada surah An-Nur ayat 35. Baik, maka minyak zaitun itu amatlah bersih sekira-kiranya dikeluarkannya daripada pohonnya yang barakah itu dan dimakan dan digunakan untuk nak melekat pelita ataupun nak buat sumber daripada minyak pelita dan juga dijadikan ubat. Dan hadis ini ada datang riwayat daripada Abi Usaid semacam yang tersebut itu, dan kata Abu Isa At-Tirmidzi hadis ini riwayat daripada Abi Usaid, iaitulah gharib hadis ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas ni tuan-tuan sekalian, kita akan masuk pula satu tajuk bab majaa fil akli ma'al mamluki wal 'iyali. Atau satu tajuk. Tajuk ni apa? Menyatakan makan berserta dengan hamba sahaya dan juga budak. Maknanya kita makan dengan orang gaji kita. Kan? Orang gaji kita. Kan? Pasal apa tuan-tuan? Pasal di sana ada sebuah hadis. Abu Zar Al-Ghifari. Satu hari, dia pernah kena tegur dengan Nabi SAW. Kan? Sebelum tu, orang tengok Abu Zar. Orang nampak Abu Zar pakai baju sama dengan pembantu rumah dia. Orang pergi tanya dia, Abu Zar, satu macam Borea ni. Borea tu bahasa saya lah. Satu macam baju nampak sama dengan pembantu rumah ni. Apa pasal? Abu Zar kata apa? Abu Zar kata, aku buat ni pasal apa? Pasal aku nak buang sifat ada gap. Aku nak buang sifat sombong. Aku nak buang sifat apa? Sifat aku menganggap dia ni orang bawah dan aku menganggap diriku orang besar. Pasal dulu, Abu Zar kata apa? Dulu aku pernah hina dia. Aku pernah hina pembantu rumah aku. Abu Zar ni dia garang, tuan-tuan sekalian. Walaupun dia sudah Islam, tapi amalan ataupun panai barang tu ada lagi. Dia hina pembantu rumah dia ni sampai dia maki pembantu rumah sekali dengan mak kawan tu dan keturunan dia sekali. Yang kata Abu Zar ni. Allahu Akbar. Lah ni tuan-tuan, macam-macam lah ni. Ada hadis yang lain cerita apa? Kata ada sahabat Nabi, dia pergi pukul pembantu rumah. Dia tak betul pukul. Kita dengar dulu pada tahun bila? 2014. Nirmala Bonat. Dah pernah dengar nama Nirmala Bonat? Kan? Tahulah kisah dia tu. Macam mana kawan ni kena pukul, kena siram air panas, kena apa? Kena serika lah apa semua tuan-tuan. Tapi muka ni tak nampak muka orang. Kita bagi laluan untuk azan insya-Allah. Kan? Sikit lagi nak habis ni. Kalau tidak saya bercakap seorang-seorang dalam kereta balik lagi. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة القائمة محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه الله مقاما محمودا. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita tadi tentang duk balun pembantu rumah ni. Kan zaman Nabi pun pernah jadi. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Abu Daud, seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Mas'ud. Abu Mas'ud ni sahabat Nabi, Abu Mas'ud Al-Ansari. Dia ni sudah pitibai pembantu rumah dia. Dia pukul pembantu rumah dia. Kemudian dia tak sedar bahawasanya Nabi SAW ada di belakang. Dia balun pembantu rumah dia, dia tibai. Mungkin ada salah sikit-sikit yang tak sepatutnya kita buat macam tu. Takkan hang tegur sikit-sikit macam tu sudahlah. Yang pinak tangan ni pasal apa? Dia bagi yang kata pembantu rumah dia. Dia tengok-tengok Nabi SAW sudah tegur dia. Nabi kata, wahai Abu Mas'ud, yang hendak dipukul dia buat apa? Allah Ta'ala lebih berhak untuk nak menghukum kamu daripada dia. Kau dengar-dengar macam tu, dia kalih-kalih, dia tengok Nabi SAW. Malu punya pasal dia kepada Nabi. Dia kata apa kat Nabi? Dia kata, la ni ya Rasulullah, saya akan memerdekakan pembantu rumah saya. Saya tak mau lagi dah dia. Pasal apa? Pasal saya dengar nasihat Nabi ni, saya rasa berdosa sangat-sangat. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata, ama innaka law taf'al lalafa'atkan nar. Nabi kata, wahai Abu Mas'ud, kalau kamu tidak membebaskan dia, kalau kamu tidak melakukan seperti itu, kamu akan kena api neraka. Maksud dia apa? Kalau hang betul-betul, hang kata kat aku, kata hang nak bebaskan dia, tapi hang tak buat, hang akan kena api neraka. Pasal apa? Kalau hang tak buat, hang akan pukul dia lagi nanti. Kan? Jadi benda macam tu. Itu sahabat seorang. Kemudian yang kata Abu Zar Al-Ghifari ni, satu hari dalam sebuah hadis, dia sudah pakai baju sama dengan anak buah dia, dengan pembantu rumah dia. Bila pakai, orang tegur. Orang kata, Abu Zar, nampak baju sama ni. Apa pasal ni? Abu Zar kata, aku nak buang gap. Aku tak mau ada satu kesenjangan, ada satu, orang kata apa, jurang di antara aku dengan pembantu rumah aku. Pasal dulu, Abu Zar kata, aku kalau aku marah kat dia ni, aku akan mencela dia sampai mak ayah dia. Sampai mak ayah dia. Dan benda tu diceritakan kepada Nabi SAW. Nabi panggil aku. Nabi kata apa kepada Abu Zar? A'ayyartahu bi ummih. Wahai Abu Zar, aku dengar cerita yang kamu marah anak buah kamu marah pembantu rumah kamu marah hamba kamu, seperti mana kamu marah dia dan kamu maki keluarga dia. Betul ke macam tu? Tuan-tuan, Nabi panggil. Bila Abu Zar dengar macam tu, Abu Zar kata, betul. Kalau saya pandai barang, nanti mulut saya cukup cepat yang saya bagi. Kan? Biasalah hari ni tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan yang biasa duk kerja ni, ada bos atas ni, tahulah macam mana. Dapat bos hak bagus ni, Allahu Akbar. Kadang-kadang dapat bagus, kita pergi pijak kepala dia pula. Kan? Kadang-kadang nak dapat tu, yang kata bos dan leader tu. Itu satu benda yang, kalau dapat, nikmat Tuhan bagi kat kita. Kan? Berdoa banyak-banyak kat Allah Ta'ala. Jadi ada juga hak jenis ni, memang hantar hati kita. Hantar hati, dia berdiri, ni, jari ni ditolak dari kita. Hantar hati ke? Kalau tak hati, hampir je tempat lain. Oh, Tuhan. Kita dengar tu terbakang. Kan? Kira duk lalu kot jambatan Putrajaya tu, duk tengok tasik tu, ya, bila aku nak boleh terjun dalam tasik ni. Pasal apa? Pasal duk kena marah selalu.
Kalau di Pulau Pinang pakai jadi terjun dalam Jabatan Pulau Pinang lah. Jadi benda tu dibawa kepada Nabi. Nabi kata apa kepada Abu Zar Al-Ghifari? Nabi kata, inna akhwanakum khawalukum ja'alahumullahu tahta aidiyakum. Wahai Abu Zar, kamu duk buat benda ni, ini amalan jahiliah. Kamu duk marah orang, kamu duk maki orang. Marah bukan tak boleh, marah boleh. Tapi berpada-pada. Bukan marah sampai menghina dia. Bukan marah sampai nak membuka keburukan dia. Bukan macam tu. Dan Abu Zar, kamu kena ingat. Kalaulah dia ni, kalau dia ni umur macam ayah kamu, tapi dia kerja di bawah kamu, maka ketahuilah macam mana kalau ayah kamu kena maki dengan orang. Oh, Nabi abang macam tu. Kalau dia muda, dia macam adik kamu. Kalau dia sama umur kamu, dia macam kawan kamu. Jadi berpada-pada dalam nak marah. Kemudian Nabi kata, "Ja'alahumullahu tahta aydiyakum." Hari ini mungkin dia duduk bawah kamu, dan esok lusa mungkin kamu duduk bawah dia. Boleh jadi, tuan-tuan. Boleh jadi benda tu. Kita duk megah sangat dengan apa duk ada dekat kita ni, duk arah ni, entah macam mana nak jadi cerita tu. Tiba-tiba pangkat kita ni duduk bawah, kawan hak duduk tu naik atas. Ambil. Waktu tu baru kita tahu yang kita bertemu, buku bertemu ruah ni. Kan? Allahu Akbar. Dan Nabi kata, فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلْ. Nabi kata, kalau dia ni pembantu kita, apa yang kamu makan, bagi dia makan sama. Nabi kata macam tu. Kan? Jangan ada duk gap-gap, kami makan apa semua, hampir makan tempat lain apa semua. Kalau boleh, Nabi kata, buat macam tu. Itu lebih baik. Kemudian Nabi kata apa? وَيَلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسْ. Nabi kata, kamu cari pakaian, apa yang kamu pakai, bagi kat dia pakai juga. Sebab tu Abu Zar, dia sama pakai dengan pembantu dia. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مِمَّا يَغْلِبُهُمْ. Dan jangan kamu bagi beratkan kepada mereka apa yang mereka tak mampu nak buat. Jangan macam tu. فَإِنْ كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ. Tapi kalau kamu suruh dia buat, dia tak mampu juga, tapi kamu suruh juga dia, Nabi kata apa? فَأَعِينُوهُمْ. Bantu, buat sama-sama dengan dia. Sebab benda tu nak kena selesai. Dan hadis ni riwayat daripada Imam Al-Bukhari, tuan-tuan sekalian. Baik, pasal apa saya gazet hadis ni? Pasal apa? Benda ni kita nak baca di bulan depan. Tapi nampak gayanya saya tak baca bulan depan. Pasal bulan depan bulan puasa. Bukan? Nampaknya lepas bulan puasa kita raya. Raya ni saya tahu di Flora Rosa ni sudah pasti 30 hari tuan-tuan buat rumah terbuka. Kan? Jadi bulan Syawal pun kita tak baca lagi kitab. Kita lepas tu lah kot, insya-Allah. Lepas tuan-tuan dah selesai apa semua, makan dengan kambing panggang apa semua ni, baru kita baca kitab kita. Dan pada saat itu, tajuk ni kita akan baca. Tajuk apa? Iaitu tajuk makan dengan hamba dan juga budak pembantu kita. Kan? Makan dengan mereka ni. Apa cerita dia? InsyaAllah akan diperincikan oleh hadis Nabi SAW, insyaAllah. Kemudian lepas ni dia akan main pula fi fadlin it'amit ta'am, kelebihan orang yang duk jamu bagi makanan kat orang ni. Tu. Dia main tajuk tu. Kan? Main bagi. Tanya surau malam ni ada apa-apa ke? Kata tak ada apa. Saya nak bagi sikit duit. Tolong masaklah, buatlah apa-apa. Untuk apa ni? Sajalah bagi makan orang-orang semayang apa semua ni. Alhamdulillah. Ini kelebihan tuan-tuan sekalian. Kan? Yang tu. Jadi, insyaAllah kita akan baca bab tu nanti insyaAllah. Kemudian dia main pula kelebihan makan malam. Bukan kelebihan makan pada waktu malam. Maksud dia makan malam ni pergi berapa tuan-tuan? Sebelum maghrib kan, makan malam waktu tu kan. Tu kita lepas Aisyah kita makan. Sebab apa? Sebab perkataan ni al-asya ni kita ambil Aisyah kan. Kan, insyaAllah dia akan main. Lepas tu dia akan main pula tentang baca bismillah ketika mana kita nak makan. Macam mana yang kata sunnah Nabi ajak kita, macam mana yang kata kita nak makan. InsyaAllah benda tu kita akan tempuh insyaAllah nanti. Baik, kita berhenti dekat tu. Dan saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan manfaatkan lah ni bulan Sya'ban, manfaatkan Sya'ban ni. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Ramadan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu